kepimpinan parti politik UMNO, ya, dia dalam persimpangan. Banyaklah persimpangan di antara ke kanan dan ke kiri, ya, tidak ada tengah-tengah. Yang lain tu akan dapatlah, akan letak jawatan, ya. Perdana Menteri ni dah tak ada sokongan. Dia boleh belilah, ya. Dia boleh belilah siapa-siapa yang dia nak beli. Tapi saya rasa dia dah tak ada sokongan, Takkanlah rakyat nak membenarkan seorang ahli parlimen lagi menambah nombor kepada Perdana Menteri hari ni. Atas alasan apa? Atas alasan apa, cakap dengan saya? Tak ada alasan. 20,000 daripada bulan 1 diorang tak buat kerja, Perdana Menteri tak keluar pun, tiap-tiap hari tak keluar langsung. Ada nampak Perdana Menteri keluar apa TV 20 apa daripada bulan 1 sampai bulan 6? Tak ada, bro. Hari ni dia boleh keluar tiap-tiap hari. Sebab apa? Sebab melibatkan kuasa. Bila sebab melibatkan kuasa, dia akan ada energi, semangat tahankan kuasa, ya. Tetapi bila isu rakyat, banyak rakyat komplain, kesian rakyat, rakyat menangis, rakyat susah, rakyat sedih, bunuh diri. Tapi apa yang rakyat dapat daripada tanggungjawab yang diberikan kepada Perdana Menteri? Tak ada apa-apa. Dia boleh relax lagi. Dia, kalau orang yang menangis bersama rakyat, saya maksudkan tu apa dia? Bila ada di antara cabinet members yang melanggar SOP, dia kena tahu perasaan rakyat. Berapa tergurisnya perasaan rakyat melihat ada di antara kepimpinan yang mendapat duit hasil dari titik peluh rakyat, hasil lendir rakyat, okey? Tapi dia tak buat apa-apa. Maksudnya dia tak rasa sedih pun. Azmin, makan durian. Oh, tak apa. Itu pasal dia tidak ada langsung rasa perasaan sedih bersama rakyat, dan dia rasa tak bersalah langsung. Okey, no problem. Itu masalah yang kita hadapi dengan Perdana Menteri dan juga Menteri-Menteri Kabinet. Okey. So ada yang meroyan, ada yang meroyan, ada yang makan hasil titik peluh orang UMNO. Hari ini diorang menikmati jawatan rider, bodyguard, allowance tu, allowance ni. Hari ini parti minta mereka untuk buat keputusan. Ramai yang kecut perut. Kecut. Parti buat keputusan. Bukannya parti yang pergi minta agung tu suruh buat kenyataan sebegitu rupa. Tak. Parti buat kenyataan sebab parti ikut tentang permasalahan rakyat yang dah hampir 20,000, mati pun dah ramai. Itu pasal parti dengar dengan suara rakyat, menyelami denyut nadi rakyat. Apa susah sangat nak faham? Apa sukar sangat nak faham bahawasanya hari ini Tan Sri Muhyiddin dan menteri-menterinya dah gagal menjaga rakyat? Susah nak faham? Masih susah nak faham? Saya tak tahu. Orang dah 2 bulan terperuk kat rumah, kau boleh lantik lagi seorang jawatan tertinggi penasihat Perdana Menteri yang bertaraf menteri. Astaghfirullahaladzim. Apa benda ni, bro? Apa benda ni? Wih, apa benda ni? 200 dalam rakyat tengah bersedih, rakyat melihat engkau ada 30 orang menteri, engkau ada lagi 20 orang timbalan menteri, kau lantik lagi seorang. Bukan kau nak buang menteri-menteri yang tak buat kerja? Bukan nak buang menteri pun tak buat kerja. Bukan nak buang menteri yang apa ada masalah disiplin. Dia tambah lagi, bro. Astaghfirullahalazim. Apa justifikasi, bro? Apa justifikasi? Tak ada. Rakyat tak makan, itu kau punya pasal. Rakyat susah, tak boleh menjaga, itu kau punya pasal. Janji aku jaga orang-orang aku, dapat jawatan, kau pasti undi aku. Peja, undi aku. Bro, salah, bro, kan? Negara ni dah cacar marba, bro. Aku cakap kau, apa benda ni? Takkanlah kau minta maaf lah, bro. Minta maaf. Tak ada dalam pemikiran saya lah. Padahal rakyat dah nak mati hari ni,
Dia boleh lantik lagi seorang membazirkan rakyat berpuluh ribu satu hari, satu bulan nak bayar kepada mereka. Astaghfirullahalazim. Kau tak tahu ke rakyat tak ada kerja sekarang ni? Kau tak tahu ke rakyat hari ni dah tak boleh cari makan? Kau tak tahu ke rakyat dekat sini nak buat niaga dah tutup, pasar malam tutup, semua tutup? Kau tak rasa ke? Kau tak boleh ke tengok duit yang kau nak bagi kepada menteri, apa penasihat menteri yang bertaraf menteri ni, angkat duit tu bagi ke rakyat? Tak boleh fikir ke bro? Apa benda ni? Ha? Saya tak faham sebenarnya. Saya tak faham. Dan tak rasa bersalah tau. Dia tak rasa bersalah langsung. Di dalam dia memerintah negara ini, tidak ada sekelumit pun dalam perasaan rasa bersalah. Aku dah cakap kau. Tak bersalah weh. Apa dia? Apa yang Bro pergi buat umrah bukan nak bawa pelabur. Pergi tengok gambar dengan orang viral. Banyaklah sebenarnya kita nak cakap sebenarnya. Banyak sangat. 3 bulan, sorry. 3 bulan. Bukan 2 bulan, sorry. 3 bulan. Hari ni dia ada cakap. Hari ni menteri-menteri ada keluar tanya. Ada menteri-menteri yang berani jumpa rakyat. Tak berani bro. Pergilah tengok. Pergi tengok dekat Publica tiap-tiap hari. Dia bukan pergi duduk dekat Putrajaya untuk memikirkan bagaimana nak menyelesaikan masalah rakyat. Dia duduk dekat Publica, semua duduk kat Publica, bincang untuk apa dia? Ni cakap politik ni apa? Mencatur kuasa. Mencatur kuasa bro. Kau cakap kau. Dia bukan heran rakyat tak makan. Dia mencatur kuasa hari ni. Tiap-tiap hari bro. Menteri KDN tiap-tiap hari duduk kat situ. Tiap-tiap hari. Tak percaya? Jalan Publica tu tengok rider datang. Lepas tu ada menteri datang. Duduk tiap-tiap hari 5-6 jam bincang pasal mencatur politik. Bukan nak cerita pasal rakyat bro. Dia tak cerita. Dia tak cerita hari ni Hamzah, hari ni 257 orang meninggal. Kenapa boleh berjadi begini? Oh itu biasa Tan Sri, biasa. Meninggal tu biasa. Oh biasa? Tak boleh buat apa-apa? Oh biasa. Okey biasa. No problem. No problem, biasa. Itu je lah diorang cakap. Dia tak mengaku lagi kesilapan 20,000 jangkitan. 20,000 jangkitan ni saya dah buat kenyataan tu 2 bulan lepas. Masa Syawal saya dah buat kenyataan. Kalau diorang ni tak betul-betul jaga total lockdown, tak betul-betul, akan mencapai 20,000. 20,000 bro. 20,000 hari ni. Ya Allah ya Tuanku. Bukan kita nak doa benda tu sampai 20,000. Tak. Kita dapat jangkakan bahawasanya apabila perkara-perkara ini berlaku, menteri-menteri ni enjoy dengan jawatan, tak fikir bagaimana nak menyelesaikan masalah rakyat. Rakyat akan merana sehingga kan 20,000. Tahu? Kalau hari ni boleh kita buat rakyat, saya rasa 200,000, 1 juta orang boleh kumpul lah. Nak suruh kerajaan ni jatuh. Nak suruh biawak ni jatuh. Tahu? Punya keras kepala dia. Dia buat satu kenyataan, satu surat kenyataan. PBBM menarik sokongan kepada PH lah. Tun Mahathir faham lah benda tu. Dia tak ada majoriti, dia letak jawatan. Dia letak jawatan Tun Mahathir. Ini Mamat ni yang buat surat masa nak suruh tawaran tawatri. Dia sebagai presiden PBBM buat satu statement, satu kertas je bro. Menarik sokongan daripada PH. Pada ketika itu pun adalah 113, 114. Bukan 120 pun kenyataan apa. Tun Mahathir faham lah. Aku dah tak ada majoriti, aku pegang pada perlembagaan. Dia letak jawatan Ini Mahathir Muhyiddin ni, apa lagi dia nak buat bro? 107 ahli parlimen pembangkang campur 8, 115. Apa benda bro? Ini orang aku cakap kau lagi teruk daripada biawak lah kulit demi keras. Langsung tidak ada rasa perasaan aku cakap kau.
Perlembagaan dia campak tepi je. Saya dapat laporan tuanku tak berkenan pun dia untuk mengadakan sidang parlimen bulan 9 untuk menguji dia punya keabsahan. Tak berkenan pun bro. Bukan bulan 9, tuanku suruh buat immediately. Tak nak bro, aku cakap kau. Apa benda? Kau boleh fikir tak Perdana Menteri macam ni? Tidak ada maruah, tidak ada satu pun sekelumit dalam diri dia rasa malu. Rakyat mati dia tak rasa takut, dia tak rasa kesian. Majoriti dah tak ada ke parlimen, dia peduli apa? Dia boleh cari Perdana Menteri. Astaghfirullahalazim. Ini mangkuk-mangkuk KSU, KSN ni semua pun korang dah tak perlu lapor lah pada Perdana Menteri dan jemaah-jemaah menteri. Siapa nak menjawab sekiranya Muhyiddin tidak dapat mengabsahkan jawatan Perdana Menteri dan jemaah menteri dia pada bulan 9? Siapa nak jawab daripada 3 hari bulan 8 dikatakan beliau sudah tidak ada jawatan Perdana Menteri, telah gugur kerana tidak ada majoriti? Siapa nak jawab daripada bulan 3 bulan 8 sampai 1 bulan 9? Siapa nak jawab? Mana boleh macam tu bro? Dia dah tak ada punca kuasa. Kena faham, apabila punca kuasa tu datang, mesti datang daripada majoriti. Setelah dia angkat sumpah mentang setia kepada menjunjung titah tuanku dan juga Perlembagaan Malaysia, masa itulah punca kuasanya dapat pada dia. Punca kuasa tidak dapat pada dia apabila tidak ada majoriti yang menyokong. Dia tak perlu buat parlimen bro, sebab dia yang buat pada Tun Mahathir hari tu. Itu je, simple ya. Apa benda bro? Macam ni punya Perdana Menteri pun ada. Macam ni punya Perdana Menteri pun kau ada ke? Astaghfirullahalazim bro. Tak faham Menteri-menteri kabinet takut sangat letak jawatan. Gila ke? Korang dah bukan jadi menteri kabinet lah. Berpegang pada prinsip lah. Perdana Menteri kau tu dah tak ada jawatan, tidak ada majoriti. Kau dah terbubar dengan sendirinya kalau dia tak ada majoriti. Perdana Menteri dan jemaah menteri semua tidak ada jawatan hari ini. Takkan benda tu tak fikir? Takut ke? Allah ya Tuhanku. Bukan sekarang ni bukan hanya Perdana Menteri yang tidak faham termasuklah menteri-menteri yang sepatutnya bertahun dah langsung tak ada prinsip bro. Aku cakap kau, prinsip buang ke tepi bro. Campak macam tu je bro. Dia kata dia ada legitimasi lagi. Gila ke apa korang ni? Saya tak faham Saya tak faham dengan satu lagi yang dalam UMNO lah. Fikirlah, takkan korang tak tahu Perdana Menteri tak ada jawatan mu. Alamak, kita dah tak ada majoriti ni. Okey, tak apa. Kita kumpul dekat Pempek. Apa kita nak buat ni? Saya pergi beli ni pemimpin ni, ahli-ahli parlimen ni, pergi beli 5 juta pergi beli. Macam tu bro. Rakyat semua tahulah korang kalau kau pindah, kalau korang kekal, korang kena belilah. Semua tahu tau. Semua tahu yang korang ni kena beli. Takkan nak letakkan maruah, bukan maruah diri ni keluarga semua, keturunan semua tahu. Cakap kau, weh, gila ke apa korang ni? Takkan tak faham? Duit berterabur sekarang ni, projek berterabur sekarang ni. Saya nak ingatkan kepada kontraktor-kontraktor lah. Masa Tun Mahathir dulu jadi Perdana Menteri, dia cancel semula projek-projek. Ada banyak yang lembu-lembu ni dah bagi duit dekat orang-orang politik, hari ni cancel macam tu je. Korang nak bagi lagi duit? Astaghfirullahalazim. Aduh, letih bro. Letih Kadang-kadang yang saya tak tahu betul lah jawatan ni membutakan hati kita membutakan di antara prinsip, pegangan dan juga harga diri. Membutakan semua. Dah tak ada dah jawab negara, kerajaan ni dah tak ada. Dah tak ada. Semalam ada di antara lebih kurang 8 lagi. Dah dihantar surat kepada Agong mengatakan bahawasanya menarik diri daripada kerajaan ni. You kena faham apabila secara rasminya Agong dapat surat itu melebihi kepada majoriti yang ada, mengurangkan majoriti yang ada untuk dapatkan simple majority, automatik panggil dia kena letak jawatan. Dia bukan maksudnya kau kena tunggu tuanku kejap saya nak top up.
Sekejap-kejap tuanku, saya nak top up, saya nak top up. Ingat apa ni? Prepaid ke apa? Hah? Ingat kerajaan prepaid ke? Kerajaan prepaid? Segap, tuanku sekejap. Patik nak top up ahli parlimen. Berapa ada duit? Ada dalam 80 juta kot ni. Nak bagi seorang 5 juta. Seorang 5 juta ahli parlimen nak kena beli, babe. Astaghfirullahalazim, bro. Rakyat dah mati, bro. Dia boleh angkat duit daripada Bandar Malaysia punya projek. Sorry lah, pergi sponsor, bro, nak beli ahli parlimen. Apa benda ni? Allah, sudahlah. Sudahlah, bersama rakyat lah. Tolonglah, tengoklah kesusahan rakyat. Apa benda lah. Takkanlah tak faham. Saya tak faham. Saya tak faham dengan menteri-menteri kabinet yang tak boleh fikir. Yang Perdana Menteri kau ni dah tak ada majoriti. Tak boleh fikir, bro. Mana ada kerajaan top up? Tahu kerajaan top up? Mana boleh top up macam tu? Dia ni ada perlembagaan lah. Dia ada peraturan lah. Bila peraturan tu tak diguna pakai, itulah saya cakap. Hari ni dia boleh cakap dan Tuanku Agong boleh tipu. 24 hari bulan dia tipu Tuanku Agong. Dia kata, okay, no problem Tuanku, saya akan bawa perkara ini untuk dibahaskan dan diungkai di dalam parlimen. Betul betul. Okey. Datang Mamat kena sakit jantung tu. Oh tak ada, kita sudah batalkan. Gila ke apa? Lepas tu lusa semalam bagi kenyataan, kita akan ungkaikan benda tu dalam bulan 9. Damage is done. Sama seperti damage is done yang dia buat keputusan untuk mengheret rakyat dan mati ramai ni. Kalau kita boleh turun kat jalanan, kita turun lah, bro. Saya tak faham lah benda macam ni kan. Saya tak faham lah sebenarnya. Apa maruah di antara maruah, kena faham setiap ahli parlimen yang memegang jawatan kabinet, mereka menggadaikan maruah mereka kerana mereka sudah tahu bahawa sebenarnya tidak ada majoriti, tetapi mereka masih mengharapkan untuk pegang jawatan dan menikmati jawatan hasil titik peluh rakyat. Kena faham tu. Takkan kau tak boleh fikir kira, babe. Dalam politik ni, 1 campur 1 mungkin bukan 2 dalam politik. Tapi dalam kiraan ahli parlimen ni 107 campur 8, 115. 220 torak 115, mungkin 118 kot. Tak boleh brain lah, bro. Tak boleh brain. Cakap banyak pun tak guna lah, bro. Kau tolonglah share lah video ni ke balon semua orang lah. Tak boleh fikir, bro. Tak boleh fikir. Sorry, bro. Tak boleh fikir lah. Tak boleh fikir lah. Aduh, mak. Takkanlah macam ni pun korang nak fikir lah, mak. Menteri-menteri tu takkanlah korang tak tahu yang korang hari ni duduk dekat situ adalah secara haram. Korang duduk masuk dekat kementerian tu adalah pendatang haram. Hari ni korang dah hilang punca kuasa untuk mengarahkan KSU buat itu, buat ini, buat itu. Korang dah haram untuk makan gaji. Sebab korang bukan lagi menteri. Dah jatuh dah, bro. Dah jatuh dah. Takkanlah tak faham benda tu. Fikirlah. Kau nak stand, kau nak duduk kat situ lagi, takut ini bukan aku. Kalau korang seorang yang berprinsip, melihat kepada prinsip, melihat kepada pegangan untuk menjunjung perlembagaan negara Malaysia, korang sendiri boleh tahu di antara perkara yang perlu buat adalah apa dia. Agong nasihatkan menteri letak jawatan. Dia bukan kira pasal top up dia bukan kira ada ni letak jawatan. Kalau dia tak nak letak jawatan, Perdana Menteri boleh minta untuk bubar parlimen. Dah tentu hari ni kita tak boleh bubar parlimen. Okey, yang ketiga apa dia? Tunjukkan, buktikan you ada majority di dalam parlimen. Bukan bulan 9. Immediately. You know why immediately? Because start daripada penerimaan surat-surat yang meragui dia dah ada majoriti. Start daripada tu sehingga parlimen tidak ada punca kuasa. Tidak ada punca kuasa yang boleh diguna pakai oleh Perdana Menteri atau Jemaah Menteri untuk melakukan banyak perkara. Apa-apa pun tak boleh. Dia kena tunggu dia dapat keabsahan dekat ahli parlimen, dekat dalam Dewan Negara, Dewan Rakyat. Barulah katakanlah dia dapat, okey kita dapat ni. So dia tak gugur.
Dia boleh lakukan tanggungjawab dia. Tetapi sekarang sampai bulan 9, siapa nak tanggungjawab? Sepatutnya kalau dia sebagai seorang yang bertanggungjawab, besok dia buat parlimen, sidang parlimen khas untuk menunjukkan keabsahan. Kalau dia jatuh, gentleman, bagi kat orang lain. Apa masalah? Agong boleh pilih interim prime minister lah, apa prime minister lah. Jawatan ni bukan hak engkau lah. Jawatan ni bukan untuk kita diperdagangkan, untuk kita menikmati jawatan ini. Untuk kita tak ada. Jawatan ni hak rakyat. Takkan tak fikir, bro. Takkan tak fikir. No brain lah. Sorry Alright brother, dah petang ni. Ciao cincang.